Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们先来祷告。 Memang ajaib karyamu buat kami semua ya Tuhan. 主啊，你作为你所那个大功是如此的奇妙。 Seumur hidup kami tidak akan pernah bisa menyelami kedalamannya. 主啊，我们一生中都无法彻透的。 Oleh karena itu ya Tuhan, 主啊，因此呢， tolonglah kami agar kami tidak menjadi bosan. 帮助我们，使得我们不觉得乏味， Tetapi kami terus digairahkan untuk meneliti dan mencari, menyelami kedalaman kasih-Mu itu. 那是激励我们，不断的激励我们来渗透你的话语。 Biarlah momen-momen seperti ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, 在我们来聆听你的话语的时刻， kami sungguh-sungguh tenggelam di dalamnya dan lupa akan waktu kami. 我们沉浸在其中，忘了时间。 Berkati kami semua pada siang hari ini. 主啊，在这个上午，请你赐福我们每个人。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉耶稣的名，阿门。 Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka firman Tuhan dari kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 13. 我们打开圣经《腓立比书》第2章12节到13节。 Saya akan bacakan, nanti Ibu Meriana akan bacakan dalam Mandarinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是上帝在你们心里运行，要成就他的美意。 Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 主内弟兄姐妹们， kerjakan keselamatanmu bukan berarti kita belum selamat, lalu kita bekerja keras untuk mendapatkan keselamatan kita. 行出我们的救恩，并不是代表说我们还没有得救，然后我们要努力去得着这个救恩。 Melainkan ayat ini mau mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. 但是这个经文要告诉我们，就是我们因着耶稣基督已经得救了。 Dan sekarang karena kita sudah selamat, maka kita mau atau harus mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. 也就是因为我们得救了，我们要将我们已经这个救恩做成我们得救的功夫。 Jadi keselamatan yang diraih oleh Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang sangat sempurna. 耶稣基督所做的这个救恩是一个完美的， Tidak ada yang bisa kita lakukan, kerja keras kita apapun tidak bisa membuat kita semakin selamat atau berkurang selamat kita. 我们一无所能做的，使得我们可以得到这个救恩。 Kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah memiliki kewargaan surgawi. 我们已经成为神的儿女了，我们是天国的子民了。 Dan tidak ada yang bisa mengambil atau menghapus status kita itu. 没有人可以挪去我们这个身份。 Tetapi dalam waktu yang sama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita itu sedang berproses menghidupi atau mengerjakan keselamatan itu. 但是同时呢，我们还正在去行出或者去活出这个救恩的一个过程。 Jadi yang kita hidupi itu adalah keberadaan yang baru yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. 就是我们把这个新的生活、新的生命把它活出来。 Sebuah contoh misalnya kita itu mau pindah kewarganegaraan. 我举个例子说，比如说我们要换个国籍， Saya orang warga negara Indonesia, punya paspor Indonesia. Saya mau pindah ke tempat yang jauh lebih maju, lebih nyaman, lebih enak hidupnya. Katakanlah Amerika Serikat.
比如说我是一个印尼国民，我持有这个印尼的护照，我想要换个国籍到一个比较舒适的一个国家去。 Lalu saya jadi warga negara sana, saya dapat paspor. 比如说我想要成为那个美国国民，我换成国籍了，然后得到他的护照。 Dengan punya paspor Amerika, kemanapun saya pergi, saya diperlakukan seperti orang Amerika. 我有了这个美国护照，我到哪里去，人家就会把我看成这个美国人。 Di Amerika pun saya diperlakukan sebagai orang Amerika. 在美国，人家也会把我当作是美国人， Bukan orang Indonesia lagi, tapi orang Amerika. 不再是印尼人，但是是美国人。 Tetapi dalam waktu yang sama, saya tahu bahasa Inggris saya itu bukanlah seperti bahasa Inggris orang Amerika, tapi bahasa Inggris orang Indonesia. 那我也知道我那个英语不是美式英语，但是是印尼式的英语。 Jadi saya perlu belajar lagi supaya pronunciation, spelling bahasa Inggris saya itu sama dengan bahasa Inggris native speaker. 那我还要再学习说，好让我的那个英语可以说得更地道。 Dan dalam keberadaan saya yang baru itu sebagai warga negara Amerika, saya perlu belajar budaya mereka, kebiasaan mereka, bahkan mungkin cara berpakaian mereka, dan meninggalkan kebiasaan berpikir kebiasaan budaya Indonesia saya, agar saya bisa benar-benar hidup sesuai dengan status saya. 好让我可以入乡随俗的话，我要学习他们的文化、他们的思考方式、他们穿着、他们的习惯，放弃我以前的那个习惯。 Kurang lebih seperti itulah artinya mengerjakan keselamatan. 所以说，做成得救的功夫的意思，大约是这样子。 Sekarang saya atau kita semua adalah warga, kita punya paspor, ID card kerajaan Allah. 现在我们每个人都是已经是天国的国民，我们已经有了他的护照。 Kita punya status sebagai anak-anak Allah, tetapi kita belum sepenuhnya hidup seperti anak Allah sesungguhnya. 我们已经有了这个神儿女的身份，但是我们还没有完全的实行出那个身份。 Itulah sebabnya kita perlu berusaha untuk mengerjakannya, untuk menghidupinya, untuk menikmatinya, untuk menjalani status kita yang baru itu. 因此呢，我们要努力着去实行，努力着去把它活出来，努力的去实现它，然后享受它。 Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan baru atau kehidupan keselamatan itu adalah sebuah kehidupan yang berbeda sama sekali dengan kehidupan natural kita. 这个生活的话，跟我们一般自然的生活是不一样的。 Keselamatan itu adalah kehidupan surgawi, kehidupan supranatural yang diberikan kepada kita selama kita ada di dunia ini. 救恩就是一个超自然的，是一个天国的生活，上帝所赐给我们的。 Sebagai manusia berdosa yang dari kodratnya memang berdosa, kita nggak punya bayangan yang benar-benar clear, jelas bagaimana sebenarnya kehidupan di sorga itu. 我们本来是个罪人，我们真的无法去想象天国的生活到底是如何。 Dan kita akan selalu cenderung untuk menghidupi kehidupan yang lama kita di dunia ini daripada kehidupan sebagai anak-anak Allah. 我们倾向于就是过着现在的呢，我们的老我，好比说我们想要去追求说我们要过一个神儿女的生活。 Banyak sekali orang-orang Kristen yang mengerti pengajaran keselamatan, doktrin keselamatan, tetapi gagap atau susah ketika menghidupi keselamatan itu. 很多人很多基督徒就了解所谓的救恩的教义，但是就是无法或者说很难去做到。 Mengapa? Kebanyakan alasannya adalah kedaginganku masih terlalu kuat. 为什么呢？理由就是我们的肉身还如此的强。 Saya pikir tidak salah juga ya, kita hidup di dunia ini, ya itu kenyataannya. 那如果我们还活在这个世上，这个是理所当然的呀。 Dan oleh karena itu makanya Tuhan sendiri memberikan kita jalan agar kita bisa menghidupi keselamatan itu. 上帝给了我们一条出路，我们如何去实行或者是行我们的救恩？ Ada dua hal sebenarnya, ada dua hal yang diberikan oleh teks kita pada siang hari ini. Yang pertama itu Allah menganugerahkan kepada kita kemauan dan kekuatan yang baru di ayat 13. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan
pekerjaan itu sama dengan kekuatan atau daya menurut kerelaannya, menurut kemurahannya. 圣经给了我们答案，就是在13节这里说，因为你们所立志行事都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。 Dan ini kita dapatkan, kita terima melalui kelahiran baru di dalam Roh Kudus. 在圣灵里面的重生，我们可以获得这一点。 Yang kedua, sebagai akibat logis karena kita memiliki kemauan dan kekuatan Allah, maka kita harus taat kepada firman-Nya. 为了获得上帝的意愿还有上帝的力量的话，我们需要顺服神的话语。 Kita akan melihat satu persatu, Bapak Ibu yang terkasih. 我们来一一的看。 Tapi saya akan mulai dari bukan kelahiran barunya, tapi atau kehidupan sebelum kelahiran baru. 我们要从我们重生之前的那一点来看。 Nah, tanpa kelahiran baru, maka kita tidak akan mengenal keinginan dan kekuatan Allah. 如果我们没有重生的话，我们不了解就是上帝的心意，还有他的力量。 Yang kita tahu hanyalah keinginan saya, kemauan saya, nafsu saya, agenda saya, ambisi saya. 那我所知道的就是我自己的私欲、我自己的心愿、我自己的欲望，还有我自己的计划。 Bahkan saat-saat kita sudah selamat pun kita tetap mengutamakan ambisi kita dan Tuhan hanya menolong kita saja. 我们得救了，我们还是照我们计划而行，而我们希望上帝来帮助我们。 Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Esau. 在圣经里面，其中一个例子就是以扫。 Dikisahkan di dalam Kejadian 25, Esau itu selesai atau pulang berburu dan dia tidak mendapatkan apa-apa dan perutnya kosong lapar. 这里是说到以扫他从打猎回来，那时候他一无所得，然后肚子已经饿了。 Sampai di rumah adiknya Yakub sedang masak sup kacang merah. 到家里看到他的弟弟这个雅各正在煮那个红豆汤， Karena lapar, maka yang dia inginkan cuman itu saja. 他想要的是什么？他就是要那个红豆汤。 Bahkan kalau kita membaca di dalam teksnya, dia membesar-besarkan rasa laparnya itu sampai dia bilang, kalau saya nggak makan, saya mati. 那 Saya 在 akan 这 mati. 里， Ya. 他有一点是在什么？就是他认为说，如果他不吃的话，他就会死，但是很夸张。 Sehingga apa? Sehingga seluruh keberadaannya dipenuhi dengan nafsu makannya itu dan dia nggak peduli dengan hak kesulungannya. 他就是不理会他的这个长子的名分，他所在乎的就是他肚子饿了想要吃的欲望。 Nah, hak kesulungan itu sangat penting dalam Alkitab karena itulah cara Allah kemudian memenuhi janjinya untuk kedatangan Mesias. 这个长子的名分在圣经里面说到很重要，就是说到关于弥赛亚来临的那个一个预言的成就。 Firman Tuhan menulis begini tentang Esau di Kejadian 25 ayat 34. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungannya. 在34节这里说到，以扫吃了喝了，便起来走了，这就是以扫轻看他的长子的名分。 Jadi Esau itu penuh dengan ambisi, nafsu, keinginan hasratnya sendiri dan tidak ada sedikit pun keinginan dan oleh karena itu kekuatan Allah dalam dirinya. 他就是在乎他的那个私欲、他的野心、他的愿望，他不在乎上帝在他身上的那个力量。 Ini juga yang diajarkan di dalam tradisi reform, teologi reform sebenarnya yang kita kenal dengan istilah total depravity. 这就是我们在改革教义里面所学到的关于这个彻底的沉沦。 Total depravity mengatakan bahwa kita sangat bisa salah, sangat mungkin salah di dalam jalan hidup kita karena semua kapasitas fisik dan kapasitas mental kita sudah bobrok. 在这里说到，我们很有可能会走错路，为什么呢？就是因为我们的肉身还有我们的这个心灵的能量都已经是堕落了， Hasrat kita sudah rusak, 我们的私欲已经被破坏了， pikiran kita tidak bisa dipercaya, 我们的思想不能被信任， dan kehendak kita, kemauan kita terlepas dari Kristus terikat dengan dosa. 我们的心愿已经脱离了嫉妒，被这个罪捆绑。 Atau dengan kata lain kita tidak bisa mempercayai 100% bahwa pikiran dan keinginan kita itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. 我们也不能相信说我们的心思意念是已经符合上帝的心意。 Kalau kita melihat dunia sekeliling kita,
如果我们看我们四周， saling menyakiti, saling menghancurkan itu dilihat sebagai sebuah kenormalan. 互相的攻击、互相的伤害，就视为是理所当然的。 Kita lihat saja film-film yang kita nonton, kalau nggak ada perkelahian, peperangan, konflik, filmnya kurang asik. 然后看我们的一些电影，如果没有争斗、没有打斗、没有攻击、没有互相残杀，那个就没有意思。 Saling menjahati, saling menjatuhkan adalah sebuah hal yang biasa. 互相打败，那个是正常的。 Kadang kita pakai istilah survival for the fittest. 我们经常会用这个一个成语说“物竞天择 Yang bertahan hidup, apapun caranya, itulah yang menang, itulah yang selamat. ”， 强者为胜，以一个不择手段的方式取得胜利。 Dan jelas di sini yang dimaksudkan adalah ya kemauan, hasrat, keinginan saya saja. Nggak ada sama sekali apa yang Tuhan mau, nggak ada. 就是我自己的心愿，我自己的意愿，没有上帝在其中。 Paulus mengatakan di dalam surat Efesus itu, kita sudah mati karena kita hidup mengikuti kemauan dan keinginan kita yang berdosa. 保罗说：“我们已经死了，因为我们跟随着我们自己的心意，我们的意愿。 Walaupun keberadaan Allah itu nyata melalui ciptaannya, tidak ada yang memuliakan Allah atau bersyukur kepada Allah. 虽然从上帝所创造的一切，我们可以看到神的存在，但是我们却不依靠他。 Jadi inilah keadaan manusia tanpa kelahiran baru di dalam Roh Kudus. 如果没有在圣灵里面的重生的话，人的情况就是如此。 Dan jalan satu-satunya supaya kita bisa selamat sebagaimana yang seharusnya Tuhan rancangkan, ya Tuhan harus datang sendiri, menyatakan dirinya kepada kita semua, dan itu dilakukan di dalam Yesus Kristus. 只是唯一可以得救的方式，就是主自己亲自来到世上，死在十字架上为我们而死，那就是呈现在耶稣基督的身上。 Dia yang tidak mengenal dosa, kudus, mengalami apa yang dialami oleh kita semua sebagai orang berdosa. 他是圣洁的，他不犯罪，但是他却经历了我们这些罪人，担负了我们的罪。 Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita dan Roh Kudus menghadirkan atau menyatakan kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. 当我们相信了基督，圣灵使得上帝那个复活的大能呈现在我们身上。 Dan kemudian menciptakan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang membenci dosa. 给了我们新造的心，使得我们爱神，然后怨恨、怨恶那些罪恶。 Dan karena kita mengalami kasih Tuhan, maka kita mau takluk, kita mau tunduk, kita mau taat kepada Tuhan. 也就是因为我们经历了上帝的爱，我们愿意服从，我们愿意顺服上帝。 Secara praktis, setelah kita mengalami lahir baru, kita ke gereja karena kita butuh, mau ke gereja. Kita mulai berdoa, bahkan kita mulai melayani. 我们重生了之后，我们就是有一个想要去教会的个渴望，我们想要祷告，我们想要服侍。 Kita mulai memikirkan dengan serius tentang Tuhan. 我们开始认真的去思考上帝， Bukan hanya hal-hal spiritual, ya, tapi tentang Tuhan. 不只是一些属灵的事，我们想的就是关于上帝。 Nah, hati yang baru ini Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mengalami kuasa kasih Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, itu seperti tanah yang gembur, tanah yang subur. 当我们经历上帝的大能的时候，我们的新造的心就像如同这个肥沃的土地。 Ketika tanah itu ditaburi firman Tuhan, maka firman itu bertumbuh. 当这个肥沃土地由神的话语撒下去的时候，它就开始成长。 Tapi kalau tidak ditaburi firman Tuhan, maka tidak ada yang tumbuh. 如果没有撒上这个神的话语的话，那就不会有成长。 Oleh karena itu mengapa pembenaran oleh iman melalui kelahiran baru di dalam Yesus Kristus tidak otomatis mengubah, mentransformasi hidup kita. 所以因信称义，我们重生的话，不会说自然而然就改变了我们的生命的。 Kita perlu baca, renungkan dan taat firman Tuhan di mana kemauan dan kekuatan Allah itu nyata. 我们需要去读、默想和服从神的话语，使得上帝的心意可以呈现出来。 Baru kita bisa melihat hidup kita mulai berubah, meninggalkan kehidupan yang lama dan mulai satu kehidupan yang baru sesuai dengan status kita sebagai anak Allah. 那我们生命才会改变，我们放弃我们的老我，然后愿意活出一个新的生命，就是成为神的儿女的身份的生活。 Sangat mungkin orang yang sudah percaya mengatakan sudah percaya dan lahir baru bertahun-tahun, tetapi pola hidupnya, pola perilakunya, pola pikirnya tidak pernah berubah.
很有可能就是有些人就是认为是自己得救了，但是他的思考方式、他生活方式并不改变，还是在他的老我那个情况下。 Jadi kelahiran baru itu tidak boleh tidak terjadi kalau kita mau mengalami keselamatan dan menghidupi keselamatan itu. 如果我们要把这个就是救恩活出来的话，那重生是必要的。 Dan setelah lahir baru kita perlu taat kepada firman Tuhan. 我们重生了之后，我们需要顺服神的话。 Yohanes pasal 14 ayat 23 mengatakan begini, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. 约翰福音14章23节说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父必爱他，并且我们要到他那里去，与他同在。” Jadi di dalam ketaatan sebenarnya ternyata cinta kita, ternyata lebih jauh dari itu persekutuan kita dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 那要可以说，这个是我们以三位一体真神的一个神性的结合， Kita hadir di dalam Trinitas menariknya 就很奇妙的，我们就在其中， melalui ketaatan kita. 透过我们的顺服。 Nah Bapak Ibu itu berarti ketaatan kita itu bukan ketaatan seperti seorang anak kecil. 我们的顺服并不像一个孩子的顺服， Yang kalau guru ada atau orang tua ada, dia behave dengan baik, dia taat. Tapi kalau guru nggak ada atau orang tua nggak ada, dia buat semaunya aja. 不像一个小孩，就是有他的老师在或者父母在的时候，他就乖乖的；父母不在，他就开始反了。 Nggak, tapi ketaatan kita adalah terus menerus, mau ada yang jaga, mau nggak ada orang di sana, mau saya sendiri, perilaku kita itu sama, yaitu ketaatan kepada Tuhan. 那我们的顺服应该是始终不变的，不论有人在还是没有人在。 Karena ini ketaatan di dalam, karena ketaatan itu adalah fellowship kasih dengan Allah, maka tiap kali kita taat itu menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan dan orang lain. 因为如果我们顺服是跟上帝之间一个团契，那当我们在其中的时候，做出来的时候，我们就是可以成为别人的祝福，去爱别人。 Minggu lalu Ibu Susanti ada menceritakan tentang iblis yang memiliki pengetahuan tentang Allah begitu luar biasa. 上个星期苏珊弟传道有说到关于上帝的爱。 Namun walaupun dia punya pengetahuan yang banyak, dia tidak pernah taat kepada Tuhan dan tidak pernah mengasihi lebih kepada 是说到魔鬼，即使他对上帝有一些更多的认识，但是他不知道怎么去爱上帝，他不要去爱上帝。 Nah ini bedanya antara orang yang udah percaya, udah selamat dan orang yang belum selamat. Ketika dia punya pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan itu membuat dia taat dan kemudian membuat dia semakin mengasihi Tuhan. 已经信了主跟非信主的人的区别就是在这里，因为他知道神的话语的时候，愿意顺服，他会更爱上帝。 Nah ketika kita bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan kita bukan lagi sekedar menjadi orang yang bermoral baik. 当我们成长之后，我们不会说顺服是成为我们一个良善的人，一个德性好的人。 Tetapi lebih daripada itu, ketaatan kita merupakan suatu perubahan orientasi hati kita. 但是说我们心里的倾向开始改变了。 Seorang bapak gereja Saint Isaac of Nineveh menulis begini, bukan hanya mereka yang demi iman kepada Kristus menderita kematian adalah martir, tetapi juga mereka yang mati karena ketaatan mereka kepada perintah-perintahnya. 就是有一个埃舍圣徒，他这么说，并不是说那些因着信基督而死的人称为这个寻道者，但是那些因着愿意行神的命令的人而死的人，那也是称为寻道者。 Ketaatan di dalam kasih itu membuat ketaatan itu adalah menjadi tindakan menolak keinginan pribadi dan mengikuti keinginan Allah. 在爱里的顺服的话，就是我们拒绝了我们个人的需求，但愿意去服从神的心意。 Ketaatan adalah tindakan mematikan kebiasaan berdosa, kebiasaan lama, dan menggantikannya dengan kebiasaan ilahi yang kita dapatkan dari firman Tuhan. 顺服就是我们致使我们那个犯罪的习惯，然后把它以神的那个神圣的习惯来取代。 Seperti kita ganti baju lama yang robek-robek, baju orang mati, kita ganti dengan baju pesta, baju yang baru. 就像我们换了新衣服那样，就旧衣服扔去，然后换了一个新的衣服。
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya melihat makna dari ketaatan ini, itu berarti motif kita ketika kita mau baca firman Tuhan pun berbeda sebenarnya. 当我们愿意顺服的时候，我们读神的话语的那个动机也是开始改变了。 Biasanya kita membaca firman Tuhan karena kita mau hidup lebih baik lagi, atau kita membaca firman Tuhan kita mau saat teduh karena kita mau dapat berkat dari Tuhan, usaha saya berhasil, hidup saya lancar. Kita membaca firman Tuhan karena kita mau melihat sebaik apa hidup saya. Biasanya ini yang kita lakukan. 平时我们读神话语，就是想要获得某个利益，也就是说，我的生意越好啦，我的生活过得越好，我的家庭越好，等等。 Tapi mendengar firman pada pagi hari ini, kita tahu sebenarnya kalau kita membaca firman Tuhan, yang pertama yang kita mau adalah saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan, saya ingin bersentuhan dengan kuasa ilahi itu. Lalu yang kedua, saya mau taat kepada firman Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama saya dan memiliki sebuah attitude, kebiasaan hati yang baru. 那我们现在知道了之后，我们读经的那个目的有两个，一个就是我就是要去跟神更亲密的关系，要有一个跟他有一个结合团契；第二就是我要顺服他，要行出来他的他的旨意。 Nah, ketekunan dalam ketaatan ini pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih menghasilkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. 当我们愿意顺服的时候，我们一直不断的顺服之后，会产生出就是一个尾声。 Seperti Maria yang berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. 就像玛利亚那样说，就是你的仆人，就是让你的旨意成全吧。 Ketika Maria mengatakan hal ini, dia tahu apa yang akan terjadi di depan, hal-hal yang gak enak, hal-hal yang kurang nyaman, hal-hal yang bahkan bisa mengancam nyawanya. Dia mengerti itu. 当玛利亚说出这句话的时候，其实她知道她的风险，她的生命是受到威胁的。 Dalam hal ini Maria itu seperti seorang tentara yang angkat tangan menyerah kepada musuhnya, dilucutin senjatanya, dia nggak punya pertahanan diri lagi, ya, dan musuhnya bisa melakukan apa saja kepada dia karena dia nggak bisa mempertahankan dirinya lagi, dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh musuhnya. 那玛利亚的情况就像一个已经投降的军人，他已经他的武器被剥夺了，他已经是没有防备实施了，他就是依照他的敌人的意思而行。 Dia tidak memberikan syarat-syarat. Ya Tuhan, kalau begitu ya kalau nanti misalnya Yesus lahir di saya minta ini dulu dong sebagai syaratnya. Maria tidak pernah melakukan bargain seperti itu dengan Tuhan. 玛利亚从来不提出任何的条件，不会跟上帝说，如果我生了耶稣的话，那你给我这个那个。 Artinya mau kejadian buruk, mau kejadian baik, mau apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bilang kalau itu kehendak Tuhan, saya akan terima dengan lapang dada. 不论前面会发生什么事，不论那个是好或者坏的，但是如果那个是神的旨意，那就成全吧。 Jadi Maria itu menerima kejadian baik maupun kejadian buruk yang diizinkan Tuhan dengan keyakinan bahwa segalanya akan bekerja untuk menjadikan kehendak Allah itu terjadi dalam hidupnya. Apapun pengalaman dia, mau pengalaman jelek, pengalaman baik, selama yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dia bilang itu yang paling baik. 不论前面发生的是好或者坏事，对他来说，最主要是上帝的旨意成全了。 Dan inilah sebenarnya ketika kita katakan kerjakan keselamatanmu itu adalah proses menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. 行出你的救恩，就是一个完全委身于上帝、100%交托于上帝的一个过程。 Saya yakin kita semua di sini tidak pernah menyerahkan hidup 100% kepada Tuhan. 我确信我们当中没有一个人就是愿意100%的献给上帝或者交于上帝。 Banyak hal atau banyak tulisan atau banyak yang ditulis oleh Alkitab yang kita tidak percaya. 在圣经里面有很多那些话语，我们可能不相信的， Kita masih bargain dengan Tuhan. 我们还跟上帝讨价还价。 Misalnya diajak pelayanan, kita berdoa ya, bolehlah Tuhan ikut pelayanan tapi ini dibereskan dulu, ada syarat-syaratnya. 比如说
要我们服侍，我们说可以啊，上帝，但是你帮我解决这个那个那个，很多条件。 Selama masih ada syarat-syarat di dalam mentaati firman Tuhan, itu berarti kita belum menyerahkan diri kita 100% kepada Tuhan. Masih ada bagian-bagian yang milik kita, bukan milik Tuhan. 那如果我们还提出条件的话，那代表我们还没有100%的委身，我们还为自己保留一些事。 Dan oleh karena itu kerjakan keselamatan ini menjadi masa atau waktu di mana kita mulai menambah sedikit penyerahan diri kita, kepercayaan kita kepada Allah. 那就是这个行出你的救恩，就是我们开始一步一步的委身。 Oleh karena itu penyerahan diri kepada Tuhan berarti melepaskan diri dari kebergantungan pada diri sendiri dan kemudian dari keangkuhan kita sendiri. 那么顺服上帝的话，就代表说我们放弃了对自己的依靠，放弃了我的骄傲。 Tujuannya bukan kesempurnaan. 我们的目标并不是说完美， Tujuannya adalah kebersamaan, berjalan bersama dengan Tuhan. 但是我们的目标就是与主同行。 Pengalaman hidup kita bisa sama dengan semua orang di seluruh dunia ini. 我们的在这个世上的经历，可能跟世界上所有的人都会一样的。 Mereka bisa berhasil, kita bisa berhasil. Mereka bisa gagal, kita bisa gagal. 他们会成功，我们也会成功；他们会失败，我们也会失败； Mereka bisa tertawa, bisa menangis. Kita pun bisa tertawa, bisa menangis. 他们会哭会笑，我们也是同样会这样。 Namun perbedaannya mereka berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. 区别在哪？区别就是他们自己行，但是我们跟主一同行。 Kemauan, keinginan, dan kekuatan Tuhan itu kita percaya nyata di dalam keseharian kita. 上帝的意愿、上帝的力量实现，确确实实的实现在我们身上。 Ada sebuah surat yang ditulis oleh seorang yang tidak menyebutkan namanya kepada seorang bernama Diognetus. 有一封信就是一个无名者写的，他写给这个 Diognetus。 Dan ini surat ditulis pada masa awal-awal gereja, jadi waktu gereja masih dipersekusi. 这封信是在起初教会的时代写的。 Dia menulis begini, orang Kristen tidak dibedakan dari orang lain berdasarkan negara, bahasa, atau adat istiadat. 他这里说到，基督徒不是跟其他人的区别，并不是凭着他的国籍或者他的语言或者他的传统习俗。 Anda tahu mereka tidak tinggal di kota-kota mereka sendiri atau berbicara beberapa dialek aneh. 你要知道说，他们不是住在自己的城市，或者说一些奇奇怪怪的方言。 Mereka tinggal di Yunani dan kota-kota asing atau tempat lain manapun. 他们住在希腊，或者说住在一些外地或者任何地方。 Mereka mengikuti adat istiadat setempat dalam pakaian, dalam makanan, dan aspek kehidupan lainnya. 在穿着上，在饮食上或各方面的话，他们都入乡随俗。 Tetapi dalam waktu yang sama, mereka menunjukkan kepada kita bahwa bentuk kewarganegaraan mereka sendiri tidak biasa. 但是呢，他们同时显示说他们的那个国籍的生活方式是不平凡的。 Mereka tinggal di tanah kelahiran mereka sendiri tetapi sebagai orang asing. 他们住在自己的故乡，但却成为一个外邦人。 Setiap negara asing bagi mereka adalah negara asal mereka. 每个异国的话是他们的祖国， Dan setiap tanah air sebagai negara asing. 但是他们的异国却被认为是祖国却被认为是异国。 Mereka menikah dan memiliki anak seperti orang pada umumnya. 他们就跟平凡人一样结婚生子， Tapi mereka tidak membunuh bayi yang tidak diinginkan. 但是他们不会杀死那个他们不要的婴孩。 Mereka berbagi makanan mereka, tetapi mereka tidak berbagi pasangan hidup mereka. 他们分享他们的饮食，但是他们不会分享他们的配偶。 Mereka menjalani hidup mereka di bumi, tetapi mereka adalah warga surga. 他们是在这个世上过活，但是他们其实是天国的国民。 Mereka mematuhi hukum yang ditetapkan 他们遵守律法， dan melampaui hukum itu dalam kehidupan pribadi mereka. 但是他们个人生活超过这些法律。 Mereka mengasihi semua orang, tetapi dianiaya oleh semua orang. 他们爱许多人，但是很多人却是逼迫他们。 Mereka dibunuh dan memperoleh kehidupan. 他们被杀，但是他们得了生命。 Mereka miskin, namun membuat orang banyak menjadi kaya.
他们贫穷，但是他们使很多人富有。 Mereka tidak dihormati namun memperoleh kemuliaan melalui penghinaan. 他们不被尊重，不被重视，但是透过他们这个侮辱的话，他们得了荣耀。 Mereka difitnah namun mereka tidak bersalah. 他们被毁谤，但是他们是无辜的。 Mereka diejek dan memberkati sebagai balasannya. 他们被耻笑，他们以祝福为回报。 Mereka diperlakukan keterlaluan dan berperilaku hormat kepada orang lain. 他们被恶待，但是呢，他们却尊重别人。 Ketika mereka berbuat baik, mereka dihukum sebagai pelaku kejahatan. 当他们行善事的时候，他们却被定罪，然后被受刑罚。 Ketika dihukum, mereka bersukacita seolah-olah diberi kehidupan baru. 但是他们被处罚的时候，他们却很喜乐，似乎得了新的生命。 Mereka diserang oleh orang Yahudi sebagai orang asing dan dianiaya oleh orang Yunani. 他们被这个犹太人攻击，然后被这个希腊人逼迫。 Namun mereka yang membenci tidak dapat menjelaskan alasan mengapa mereka memusuhi mereka. 但是那些怨恨他们的人却无法去解释为什么敌视他们。 Ini gambaran dari orang Kristen mula-mula yang menghidupi keselamatan mereka. 这就是在起初教会这个基督徒，他们怎么去行出他们的救恩。 Hidup mereka sama di mana-mana. Mereka tinggal di bumi ini, punya pekerjaan itu, menikah, punya anak, makanan yang semuanya sama. 他们的生活跟一般人的一样， Tetapi ada bedanya juga. Walaupun sama, ada bedanya juga. 但是虽然是同样的，但是有它的区别。 Karena mereka bukanlah warga dunia, mereka adalah warga surga. 因为他们不是世上的国民，他们是天国的国民。 Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan kita, ketika kita berproses menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, maka kita akan menghidupi kehidupan yang normal, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi somehow orang melihat dia berbeda. 但是当我们愿意行出我们的救恩，我们愿意委身的时候，人家是看我们跟别人是一样，但是在我们身上有一些区别。 Sebagai aplikasinya Bapak Ibu yang terkasih, satu, kita kembali ke basic. Ya. 在引用性，我们要回到就是一个根基或基础， Baca, renungkan, taat firman Tuhan. 就是阅读、默想和遵行神的话。 Kegiatan Bareta ini, baca renung taat firman Tuhan, adalah kegiatan yang gampang, sederhana, dan bahkan membosankan. 这个行动的话，我们看似简单容易，但是也是有时候很乏味。 Saking gampangnya, saking sederhananya, dan membosankannya, kita tidak mau melakukannya. 就是这么的简单，那么的乏味，以至于说我们不想去做。 Kadang kita seperti Naaman. 有时候我们像拿满那样。 Naaman ketika dia datang kepada Elisa untuk disembuhkan, dan Elisa cuma suruh dia, kamu mandi di sungai Yordan aja, cebur-cebur 3 kali gitu. Dan dia protes, di negara saya ada sungai yang lebih besar, lebih baik daripada sungai di sini. Saya pikir dia akan teriak-teriak, buat sesuatu yang complicated, lalu sembuhlah saya. 那么他求这个以利沙医治他的时候，以利沙却叫他在这个约旦河那边洗澡。他说：“在这里有那么多好的河，为什么不在那个好的河？你要我在这个约旦河洗澡呢？你可以做更奇妙的事、非凡的事来医治我。” Karena keangkuhannya, karena dia merasa dia punya posisi tinggi, pintar, ya, dia nggak mau melakukan hal yang begitu sederhana. 因为他自己觉得他是一个高官，他骄傲，他不愿意行这些事。 Tapi karena hambanya bilang, udahlah Pak, ya kan, kalau hal yang sulit pasti kamu lakukan, yang mudah ini mengapa enggak, udah lakukan aja. 但是他仆人对他说：“那个难的事你都要做，那么简单的事你难道不要去做吗？” Lalu kemudian dia mandi, benar, sembuh. 然后他就在那边洗了澡之后，他就痊愈了。 Karena yang menyembuhkan bukan perbuatan-perbuatan yang sederhana atau yang canggih-canggih itu, tetapi yang menyembuhkan Tuhan. 那医治他的并不是简单事或了不起的事，但是医治他的就是上帝。 Begitupun dengan baca Bareta, baca renung taat firman Tuhan, itu perbuatan yang sering kali terlalu sederhana, terlalu rutin, biasa saja. Dan kita pikir, aduh bosan banget gitu ya. 读神的话语默想，还有遵行神的话语，看起来那么的简单，那我们会觉得很乏味呀。 Tapi sebenarnya ketika kita melakukan itu semua, kita sedang bersentuhan dengan yang supranatural, dengan Allah, dengan yang ilahi.
那其实当我们行的时候，其实我们正在跟那个神圣的上帝、那个超自然的上帝正在有一个接触。 Jadi sebenarnya kerinduan untuk bersentuhan, bertemu dengan yang ilahi itu yang mendrive kita untuk melakukan yang biasa-biasa saja. 就是想渴望跟那个超自然一个接触的话，那个我们愿意行那个平凡的事。 Kadang kehendak kita lemah. 有时候我们的软弱， Ada hal lain yang lebih penting, yang lebih berharga, bahkan yang lebih complicated yang perlu diselesaikan. Aduh, pinginnya lakukan itu daripada lakukan ini yang kayaknya hasilnya nggak jelas juga ya hari ini. 那有时候我们觉得有其他的事情更重要、更复杂、更需要我们去解决的，这个简单的事，等一下吧。 Biasanya kedagingan kita membisikkan kesombongan terselubung. Kan kita udah tahu ceritanya dari kejadian ini, keluaran ini, udah tahu semua ceritanya, udahlah nggak usah. 或者有时候我们一个隐藏的骄傲，我们觉得这个圣经里面故事我都知道了、读透了，不需要去做了。 Tapi minggu lalu kalau kita ingat Ibu Susanti ada bilang makan itu selain untuk kenikmatan juga ada kegunaannya. 圣经传道上个星期也说过，我们吃饭除了是一个享受，也有它的用处。 Dan ada satu yaitu juga kita melakukannya disiplin karena kita untuk sebuah kedisiplin ya harus makan gitu. 那我们行出来也是因为一个激励，我们就要吃饭，需要去吃。 Demikian juga firman Tuhan pada siang hari ini kita perlu disiplin melakukannya. 那神的话语，我们也是要有一个激励去做。 Bukan karena perbuatannya terlalu sederhana membosankan atau terlalu complicated, tetapi karena di sana kita bersentuhan dengan yang ilahi, kita bertemu dengan Allah Maha Kuasa, Allah yang ajaib itu. 那问题不是在说简单或复杂，就是在这个其中，我们跟神圣的上帝、那全能的上帝有个团契，有个接触。 Mumpung masih awal tahun, mari kita bangun niat dengan sengaja untuk melakukannya setiap hari sebagai sebuah kedisiplinan. 我们趁着这个还年初，我们来立志说，我们要激励自己去读神的话语。 Dan saya berharap setelah kita melakukannya selama setahun kita lebih berhikmat, lebih berpengetahuan sehingga kita tahu bagaimana menghidupi keselamatan kita. 那我们希望说，在年底的时候，我们就更加有智慧，我们更知道如何把这个神的话语把它活出来。 Yang kedua yang saya pikir tidak kalah pentingnya adalah mencari teman yang bisa diajak ngobrol hal-hal rohani. 第二点，我觉得也是重要的，就是我们找一些属灵同伴来谈论关于属灵的事。 Kita ngobrol mengenai hal-hal bukan rohani, pekerjaan, cuaca, politik, hobi, itu bisa ngomong dengan siapa saja karena ini menjadi topik umum siapa saja. 我们如果谈论一些世俗的事，比如说关于工作上、天气啊，或政治啊，或者是一个美食，我们生活的一些事情，但是觉得那个很有趣，很容易说的。 Tapi untuk membicarakan hal-hal rohani tentang iman kita tentang firman Tuhan perlu kesengajaan, secara sengaja melakukannya. 但是如果我们要谈论关于神的话语，或者说一些属灵的事，我们需要特意的去做。 Sebagai perantau di dunia ini, karena rumah kita di sorga, kita ini peziarah, kita cuma merantau, kita akan kembali ke sana. Kita perlu cari teman yang dengan sengaja mencari teman supaya kita bisa ngobrol tentang rumah kita, asal kita, kerinduan hati kita, sehingga kita tidak lupa. Lalu kemudian tenggelam di dalam kebiasaan-kebiasaan dunia ini yang berdosa. 我们是寄居，我们在这个世上是寄居，那我们就是要找一些同伴来谈论关于我们在这个夫家的那个事情，好让我们不沉浸在一个世俗的事。 Mendengarkan firman Tuhan sekali seminggu sangat terbatas dan nggak cukup. Kita pasti lupa gitu. Tapi kalau dalam satu minggu kita bisa bertemu dengan teman kita dan sharing firman Tuhan, pergumulan kita, dia sharing kita, sekelompok kita cerita secara informal, tapi sengaja melakukannya. Maka saya pikir ini akan menguatkan iman kita dan identitas kita di dalam Kristus. 如果我们只有一个星期一次听神的话语，真是很有限。但是如果我们在其中，我们找一些这个属灵同伴来谈论属灵的事的时候，那个会增加我们的信心，然后我们可以互相的分享。 Saya pikir ini bisa menjadi resolusi di tahun yang baru, mumpung masih awal tahun. 趁着这个还年初，我们可以做个计划。 Dan semoga kita akan melihat sendiri bagaimana kuasa keselamatan itu sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan kita di dunia ini. 真希望到时候我们可以看到上帝的大能可以成就在我们的身上。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Sungguh kami bersyukur boleh Engkau pilih
untuk diselamatkan dan kami boleh hidup di dalam keselamatan yang sempurna yang diberikan oleh Yesus Kristus. 主啊，感谢你已经选了我们，救了我们，使得我们在你里面可以完成。 Tolong kami untuk bisa mengerjakan keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami. 帮助我们，使得我们可以把你的救恩行出来。 Kuatkan kami agar kami bisa membaca, merenungkan dan mentaati kebenaran firman-Mu dan menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. 帮助我们，给我们力量来读你的话语，默想，然后把遵守你的话语，也是愿意委身。 Beri kemauan kepada kami untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. 让我们可以有能力去顺服你的话。 Dan tuntunlah kami untuk mendapatkan seorang teman di mana kami bisa ngobrol tentang iman kami, tentang kerohanian kami. 带领我们，使得我们可以有一个属灵同伴，使得我们可以互相的分享。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们如此祷告，奉耶稣的名，阿门。 Amin. Tuhan berkati kita semua. 上帝祝福大家。